أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sampai mana? Sampai mana? Tengok muka surat 9 sampai mana? Kitab Majmu' Salasana 18 baris. Dah setengah daripadanya. Berkata iya ya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fit darain amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripadanya berkata ia Tuhan kita menjadi ia akan zat dirinya. Apa itu? Betul tak? Sampai situ. Menjadikan zat dirinya. Maka kafir kerana dinafikan daripada akal sifat kaya. Dia nak baca di atas klik. Dah setengah tu. Ambil sekali. Ambil atas dua bagi. Qala musannif rahimakumullah. Dan setengah daripadanya berkata ia Tuhan kita itu ambil faedah. Maksud dia tu. Qala musannif rahimakumullah. Dan setengah daripadanya, setengah daripada perkataan yang boleh jadi murtad, kafir. Ni tajuk apa ni? Tajuk perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu jatuh agama Islam dia. Jadi murtad dia, jadi kafir dia, tercabut la ilaha illallah daripada dia. Setengahnya apa dia? Dia berkata ataupun dia i'tiqad dalam hati. Kata kena Tuhan kita itu, yakni Allah ni, ambil faedah pada segala perbuatannya. Dia pegang gitu. Tuhan ni ambil faedah atas perbuatan dia. Apa maksud ambil faedah? Ambil untung rugi. Dia hang buat kita ni ambil untung rugi, dia pegang gitu. Kita ni ambil untung rugi sungguh. Kita mengaji sebab apa? Mengambil faedah ilmu. Sebab apa kita kerja? Kita nak ambil faedah harta. Itu. Kita mengambil menikah sebab apa? Mengambil faedah rumah tangga. Kita tiap-tiap kita makhluk ni mengambil faedah segala perbuatan kita ambil faedah. Tuhan dia tak ambil faedah. Sebab apa? Sebab Tuhan bersifat terkaya dia bagi. Apa maksud terkaya? Tak perlu perbuatan dia buat, harus saja. Wa amma jaizu fi haqqihi ta'ala fa fa'li kulli mumkinin aw tarkuhu. Apa dia? Fa amma jaizu, dan ada pun harus. Apa maksud harus? Kok ni boleh, kok ni boleh. Tak ada apa. Itu maksud harus. Cakap cara mudah faham. Apa maksud harus? Wa amma jaizu fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala. Tuhan ayo lihat. Fa fa'li kulli mumkini, maka berbuat ia akan mungkin. Makhluk ni lah. Au tarkuhu, ataupun tinggal.
Dia nak tinggal pun dia tak rugi, tak untung. Tinggal buat. Dia nak buat pun tak rugi, tak untung. Kalau dia tak buat kita, dia tak jadi apa, dia tetap Tuhan. Dia beza dengan kita lah. Kita ni ada untung rugi. Pemerintah, orang ahli politik, sebab apa dia tolong rakyat? Sebab dia nak ambil untung daripada undi rakyat tu. Kita orang mengaji ambil untung daripada belajar tu, ilmu tu. Tuhan dah. Kalau dia tak buat kita kan, dia buat kita kan, dia tak rugi, tak untung. Dia tetap terkaya. Apa maksud terkaya? Tak perlu. Bukan terkaya di sini banyak. Kaya-kaya macam kita banyak harta. Terkaya Allah. Apa maksud terkaya? Tak perlu akan sesuatu. Itu dia panggil terkaya. Kalau musannif rahimahullah ta'ala. Dia kata tu. Atau hukumnya, Tuhan buat hukum hakam ni ada untung rugi ke dia tak jadi apa dia lah. Kalau semua dia buat hukum wajib semayang, pakat tak semayang semua, Tuhan tak jadi apa. Kita yang nak kena bakar api. Tu dia panggil tu. Kita pakat tak buat amal pun, tak sadar puasa satu dunia ni, Tuhan tak jadi apa juga. Dia boleh hapus kita buat makhluk lain pula. Tu dipanggil Tuhan terkaya. Jadi kalau ada orang kata kena, Tuhan ambil faedah atas hukum dia atau perbuatan dia, maka kafir ia. Au yattasifa bil aghradi fil af'ali awil ahkami. Au yattasifa, ataupun bersifat. Ni benar mustahil. Mustahil sekali-kali Tuhan bersifat apa? Bil aghradi. Apa gharad? Mengambil tujuan faedah. Fil af'ali, pada perbuatannya. Awil ahkami, atau hukum-hukum dia. Jadi hukum hak dia buat atas kita ni, dia tak rugi, dia tak untung. Tak jadi apa pun. Kalau semua manusia dalam dunia ni termasuk hak kafir-kafir ni pakat beriman pada Allah. Perdana Menteri Amerika, Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri Britain, Perdana Menteri Australia, negeri China tu, semua pakat mari masjid, masuk Islam ni. Tuhan jadi apa? Tuhan tak jadi apa. Dia tetap Tuhan yang tinggi dan sempurna. Tak menambah sikit pun kerajaan dia. Sebab kerajaan dia tinggi dah. Kalau pakat deraka habis, wa na'udzubillah, minta lindung. Satu dunia ni seka tak ada ikut dia. Lawan Tuhan belaka, Tuhan tak jadi apa juga. Tu dipanggil Tuhan tidak mengambil faedah atas perbuatan dia. Dia suruh kita semayang. Kembali pada siapa dah? Kembali ke kita. Sebab apa dia suruh gitu? Dipanggil hikmah. Sebaliknya tu, ada rahsia sebaliknya Tuhan suruh kita semayang. Hukum dia. Suruh hukum puasa, ada hikmah dia. Bukan Tuhan ambil untung rugi. Pakat tak semayang, Tuhan tak jadi apa. Tuhan tak jatuh sikit pun kerajaan dia. Lau kana awalukum wa akhirakum, dia kata. Kalulah orang yang awal-awal. Apa maksud orang awal-awal? Daripada Nabi Adam dulu. Wa akhirakum, orang yang akhir-akhir, termasuk kita hari ini. Sampai hari kiamat tu. Wa jinnakum wa insakum, dia kata. Dari jenis golongan jin atau manusia, dia kata. Wa hurrakum wa abdakum, jenis orang yang merdeka atau jenis hamba. Ijtama'u ala ta'ati, pakat bergabung tenaga semua taat ke ku. Tuhan kata. Makna dia semua manusia jin ni pakat jadi Islam bih. Jadi beriman semua lah Tuhan kata. Ma dazalika fi mulki misqala zarrah. Allah katalah hadis kursi kata apa? Tidak menambah sedikit pun dalam kerajaan aku walau sebesar zarrah. Maknanya kerajaan dia tak jadi apa pun. Orang politik lain. Kalau dia kuat sikit keping per keping, undi boleh tambah 3-4 undi jadi dah. Nak tengok belanjawan mari dulu ni. Oleh kerana tak cukup nak batah, tak jatuh kerajaan. Kalau dia 2 undi dia dah 3 ya. Tu kata manusia mengambil untung dan rugi. Ahli politik mengambil untung rugi, kita hak mengaji mengambil untung rugi.
Orang bekerja ambil untung rugi, orang berkahwin ambil untung rugi. Semua kita makhluk jenis tu ada faedah atas perbuatan kita dan hukum-hukum kita. Kerajaan buat hukuman ni, katuk mulut berhabis ni, ada faedah tak? Ada faedah sebab nak mengelak mudarat. Tuhan dah, dia tak jadi apa pun. Tu dia panggil, siapa kata Tuhan ambil faedah atas perbuatan dia atau hukumnya, maka kafir ia. Tengoklah kita ada. Jadi kafir. Tuhan bukan macam kita lah. Kerana apa kafir tu? Dinafikan daripadanya. Apa dinafi? Ditidakkan. Bila kata Tuhan ni ambil faedah, ambil untung rugi atas perbuatan dia, maka kita menolakkan apa dah? Akan sifat terkaya. Tambah itu. Sini tulis kaya saja, tambah terkaya. Tulis tepi tu. Apa maksud terkaya? Tidak perlu pada sesuatu. Tu terkaya. Kalau kaya saja banyak. Kalau banyak ni Tuhan ni banyak kaya. Sebab apa kaya? Kerana ada langit, bumi, orang, jin, makhluk semua ni hak dia belaka. Hari kiamat esok Allah gulung langit, bumi, bulan, bintang jatuh habis. Jadi padang kosong ya. Tuhan miskin pula tu. Jangan. Sebab tu maksud kaya di sini bukan maksud ada banyak benda. Terkaya di sini Tuhan tak perlu akan sesuatu, tapi sesuatu perlu pada dia. Tu dipanggil terkaya. Kita ni ada benda ya, tak kaya deh. Tak terkaya sebab kita perlu pada yang lain. Kalau musallih rahimahullah. Habis. Dan disabitkan. Apa dia sebab jadi kafir tu? Dia ayat sini ni. Sebab menyebab seorang jadi kafir. Kerana apa? Disabitkan bekas. Dan disabitkan baginya. Ini baginya tu. Tulis bekas ni tu, tulis baginya. Nya tu Allah. Akan sifat kekurangan. Hak mana sifat kekurangan? Iaitu mengambil faedah, mengambil untung rugi atas perbuatan. Jadi sifat kekurangan macam kita lah juga. Kita ni perlu pada yang lain tak? Perlu. Tok guru pun tak jadi jena. Perlu juga pada anak murid. Anak murid perlu pada tok guru. Terkaya tak kita? Dah. Kontraktor perlu pada pekerja dia. Cuma cekak lah kita. Aku buat rumah ni seorang-seorang aku ni. Aku terkaya. Tak kena mengena. Tak usah duk bahong lah. Kita terlibat dengan orang juga. Terlibat dengan orang buat simen. Terlibat dengan orang hakuk simen. Terlibat dengan orang buat kontrak. Banyak benda ya, sakut dengan orang. Tak terkaya juga. Tuhan tak. Dia tak sakut dengan siapa. Tuhan buat langit bumi. Make plan siapa dia. Dia berkongsi dengan siapa dia. Tu dia panggil Tuhan tak perlu pada sesuatu. Kalau musannif rahimahullah, kita perlu pada sesuatu. Tu maksud Tuhan terkaya ia. Dan iaitu apa dia? Iaitu kekurangan tadi ni. Mustahil tak terima akal. Kalau Tuhan jenis perlu kepada sesuatu, maka Tuhan sama dengan kita juga. Bila sama dengan kita, mustahil akal. Kerana apa? Kalau sama tarah kita, balas mana nak buat langit bumi ni? Dia pun perlu juga pada yang lain. Peningnya lah. Tak terima akal. Itu dia panggil mustahil akal. Tak boleh terima akal. Kerana akal boleh bahas sendiri. Kalau Tuhan jenis berkendak pada sesuatu tu, maka ada sifat baharu ke dia. Kalau sifat baharu, dia pun baharu lah. Bila dia baharu, mesti ada tukang membuatkan dia. Pula dah. Gitu dia. Bila ada tukang buat dia, tukang tu pula siapa dia buat? Dia main je lah. Dia jadi pening je lah. Tak habis cerita. Sebab tu Tuhan ni dia tak perlu pada siapa pun. Dia buat sesuatu tu kerana hikmah dia bagi. Hikmah sebalik rahsia dia. Dia suruh kita semayang, dia suruh kita puasa, suruh kita mengaji, suruh kita berjihad, suruh kita taat pada dia. Semua tu jadi hikmah. Bukan dia ambil untung atas tu.
Kalau Islam belaka pun tak jadi apa dia. Tetap Tuhan gitu. Kalau musannif rahimahullah, dia boleh tukar orang kafir hak duk Amerika tu jadi Islam habis. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Dialah tukar apa dah? Iaitu Umar Al-Khattab jadi Islam. Khalid Al-Walid jadi Islam. Amru Al-As jadi Islam. Abu Sufyan jadi Islam. Siapa tukar? Tuhan yang bolak-balik hati. Jadi kalau demo hak kafir ni boleh tak? Boleh. Tapi dia tak buat sebab apa? Hikmah sebaliknya. Kita tak tahulah. Tu dia panggil mengaji mengenal Allah macam tu. Kalau musannif rahimahullah. Kerana tiada yang ambil faedah itu melainkan makhluk macam kita ya. Makhluk macam kita ambil faedah semua. Semua benda ada faedah. Nah. Sebab apa kita kerja? Sebab kita ditekan oleh lapar nak makan. Kita ditekan oleh satu benda. Maka kita mengambil faedah daripada situlah. Tuhan tak ditekan oleh sesuatu. Dia yang menghukum. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita dah baca kunut. Tiap-tiap pagi baca kunut ya. Fa innaka taqdi. Maka sesungguhnya engkaulah Tuhan yang mengkodok, yang menghukum. Wala yuqda alaik. Bukan kodok itu ke atas engkau. Dia tak kena macam kita. Kita ditekan oleh hukum, ditekan oleh ketentuan Allah. Bukan ketentuan Allah tu menekan Allah. Tak. Kita ditekan oleh kodok. Ya, tak boleh buat apa kita. Sebab tu kena cari jalan. Kita ni makhluk lemah sungguh. Siapa-siapa cakap kata Tuhan mengambil faedah atas perbuatan dia, atas segala perkara hukum dia, kafirun orang tu. Tengok. Habis gitu. Habis nak bab tadi satu benda. Kafir orang pegang gitu. Kita sunnah wal jamaah jangan pegang gitu. Buat satu benda lah, faham lah. Dan setengah daripada benda yang boleh jadi kafir lagi. Menyebab seorang jadi kafir lagi. Ada lagi. Apa dia tu? Berkata ia seseorang lah. Yang ada akal lagi balik molek. Yang ada la ilaha illallah Islam molek. Hak kafir tak kira lah. Ni tajuk hak orang Islam ni. Nak terlucuk la ilaha illallah tu sebab apa? Tengok. Dia kata gini. Berkata ia Tuhan kita itu menjadi akan zat dirinya. Minalah. Dia kata Tuhan ni tak ada orang buat. Boleh jadi Tuhan buat dia diri. Minalah weh. Boleh jadi orang ni fikir dia mari. Tempat saya adalah 3-4 lepas. 3-4 hari lepas mari meratik lautan 7-8 orang. Kebetulan berhenti di kedai makan hari tu, seman di kedai. Orang belah ni pakai pia putih molek. Dia kata kita semua ni adalah anak haram. Dia mau tanyalah sebab apa anak haram? Kerana Siti Hawa dengan Nabi Adam tak menikah. Tu dia mapuh lah ni. Ajaran apa aku tak tahu. Dia mau repot pejabat agama kita tengok. Tempat saya adalah tak bukit. Dia membeli tanah tu nak buat pondok situ. Pening dalam kita pun. Demo pun pandai. Bila jabatan agama mari, takkan dia nak cakap itu. Nak takat kalau ada bukti. Macam ayah ping tu ada cerek apa tu. Demo takkan nak cakap waktu mari molek biasa pakai piah molek. Tapi bila demo seman di kedai kita dengar takut. Mari kampung saya 3-4 orang. Buat jalan lorong, demo bagi meratik. Betina apa dah, orang jatang apa dah. Ni panggil ajaran yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tak mengaji akidah, fikir-fikir sungguh juga. Siapa kata tak menikah? Nabi Adam dengan Hawa menikah tak menikah? Bila bertemu Adam dengan Hawa ni, itu pak Allah jadi tu. Nabi Adam tengok, molek weh. Gi selalu Allah kata jangan lagi, tak boleh. Lah kita sebut. Lepas tu nak menikah macam mana?
dengan mas kawinnya iaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tu mas kawin Nabi Adam. Mengucap dengan nama apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Mas kawin Adam dan Hawa. Disaksi oleh apa? Apa dua saksi nah? Malaikat apa juta orang. Mari puak baru ni pakai kepala otak hajar gini. Tapi ada pengikut tu kehia. Pakai jubah macam kita juga. Ni tuan-tuan. Hak ni, ni takut ni. Sebab kita kena mengaji ni. Kena Tuhan tu pak. Takut esok dia pakai otak bahas kita tak bisa dengar balik kita. Lama-lama hanyut habis sesat tu. Tengok. Kalau kita bahas-bahas dengan kita, kalau Tuhan tak ada orang buat, boleh jadi Tuhan buat dia sendiri. Tu dia. Dia baca ayat Quran pula, innallaha ala kulli syai'in qadir. Nampak kena apa sopi? Innallaha, sungguhnya Allah itu ala kulli syai'in, atas tiap-tiap suatu berkuasa ia. Boleh jadi dia kuasa buat dia diri. Peninglah kita. Nak jawab kau nawi. Dia baca ayat Quran. Kita pun tak mengaji tauhid langsung ni. Pakai duk semayang puasa hak tu ya. Tauhid baik akidah tak mengaji. Ni. Senang ya kalau mengaji tauhid. Ingat klik zat Allah ni, zat tu diri lah. Zat Allah ni perkara apa? Dia tiga perkara ya. Perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. Apa perkara wajib? Perkara yang tidak dapat tidak tentu adanya. Dia kodim lagi azali. Apa maksud kodim? Kodim tu barang yang tiada ada. Barang yang ada, yang tiada ada awal. Tu maksud kodim. Tak ada awal apa maksud? Tak ada tukang buat. Tanya kliklah zat Allah perkara apa? Perkara kodim. Apa perkara kodim? Perkara yang wajib ada, yang tiada ada mula. Lagi azali. Apa azali? Azali ini perkara yang tiada mula. Tua eh? Perkara yang ada tiada mula. Azali perkara yang tiada mula. Jadi zat Allah ni kodim lagi azali. Jadi belah mana buat diri dia sendiri? Kalau Tuhan buat diri sendiri, tak gitu. Maka Tuhan kena tak ada dulu. Tak ada dulu baru ada, dia panggil baharu. Macam kita ni. Bila sebut kodim, benda yang tak ada. Tak ada ni tak ada di dia. Kita ada dua benda. Ada duk di kita, tak ada duk kita. Tu kena bahas sifat 20 tu. Ada Tuhan tidak dimulakan dengan tak ada. Ada kita dimula dengan tak ada, cong ada. Ada Tuhan, Tuhan ada tapi tak ada mula. Tak dimula tak ada dulu baru ada dah. Tu dia panggil tengok. Kalau masalah. Satu lagi pula, kalau kata Tuhan buat dia sendiri, Tuhan menjadi makhluk dengan apa? Dengan sifat kudrat. Sifat kudrat, takluk dia apa dia? Apa maksud takluk? Tugas dia. Menimbul perkara apa? Menimbul perkara mungkin. Apa maksud perkara mungkin? Perkara yang menerima ada dan tak ada. Kudrat Tuhan membuat makhluk yang macam kita ni. Ada dan tak ada. Adapun zat Tuhan perkara kodin, tak menerima ada dan tidak menerima tak ada. Jadi dia panggil apa? Kudrat Tuhan bukan takluk atas perkara yang kodim. Dan perkara mustahil pun tak. Seperti anak dia, bini dia. Bukan maksud lemah. Tuhan tak buat anak bini. Tapi kenapa? Kerana anak bini itu perkara yang mustahil. Apa maksud perkara mustahil? Perkara yang tak ada sekali-kali. Apa maksud mustahil? Tidak kodim, tidak baharu. Mustahil apa? Tak ada tu. Benar tak ada. Hak baharu macam kita pun tak. Hak depan pun tak. Baharu dua-dua jenis. Bertubuh macam kita. Yang sungguh pun juga. Baharu juga. Benar mustahil, sungguh pun tak. Wujud macam kita pun tak. Bulat tu apa? Sungguh.
Ada tak? Ada. Dia benda baharu. Bola bulat. Yang kita nampak bola tu benda wujudi. Bulat benda sungguh. Bulat dan bola sendiri tu dipanggil benda yang ada dan sungguh. Tapi dia benda baharu. Tajam, bulat, bujur, lepel, luruh. Dia nak gitu hek je tu. Nak faham gitu. Jadi itu benda baru. Mustahil benda tak. Baharu pun tak. Dan kodim pun tak. Azali pun tak. Jadi takluk tak kudrat Tuhan? Tuhan tak takluk. Jangan kata pula Tuhan tak buat anak tawak bini, Tuhan lemah. Sebab bukan takluk bagi sifat kudrat. Dan kalau kata boleh menimbulkan anak bini, maka anak bini bertukar hakikat mustahil kepada haru kelih. Jadi gitu. Dia tauhid dia pulas kat tu ya. Dia pulas kat tu kelih. Tengok. Tok guru buat misal gini ya. Kita belah beruk. Tok guru buat misal. Belah beruk kena semua kena beruk. Orang cara tok guru putu beruk. Kita belah beruk pandai naiknya. Naik pokoknya pulahnya sari 5-6 batangnya boleh batu-batu putih. Kuat dah beruk, pandai dah beruk. Pandai. Sebab apa? Takluk kuasa pada beruk ialah memanjat pokok kelapa, pulahnya turun. Tu dia panggil takluk, tugas bagi beruk. Kita belah gajah belah sekak, gajah besar. Belah gajah boh ratai molek belajar biji nak, hajar naik pokoknya, boleh tak? Bila naik pokoknya gajah duk pulau nak naik tak boleh. Gajah ni lemah. Bukan lemah, tak takluk dia. Bukan tugas gajah naik pokoknya. Begitu juga sebab apa Tuhan tak buat diri dia. Dia royak dah takluk sifat kudrat Tuhan pada perkara yang ada dan tak ada. Zat Tuhan benda yang ada semata-mata, tak ada. Dan anak Tuhan benda mustahil. Anak bini menatu tok besan, benda yang tak ada sekali-kali. Takluk dah sifat kudrat. Tak lah. Mudah ya jawab gitu. Gitu deh. Bukan maksud gajah lemah kerana tak naik pokok. Kerana bukan takluk dia naik pokoknya. Bagi beruk. Beruk suruh tarik balak. Tak gerak dia bukan takluk beruk. Macam tu lah sifat-sifat kudrat yang kita mengaji tu. Kalau orang cakap kata kena Tuhan ni buat dia sendiri, tak kena langsung. Bertukar hakikat yang wajib tadi jadi harus klik Tuhan macam kita. Ataupun takluk kudrat tadi tu apa dia? Pada perkara yang wajib, mustahil dia takluk pada perkara yang harus. Kalau musannaf rahimahullah ngaji sifat 20 ingat tak tu deh. Kitab Misbah Umunai habis saya baca. Tak reti juga teruk sungguh. Daripada Pak Bakar tak ada kaki mati. Berapa orang mati sini ni tak faham juga aku tak tulis. Saya ni hurai pecah tekak dia. Kalau reti sifat tu habis lah. Kalau musannaf rahimahullah faham lah gitu. Tengok. Ada orang kata kena Tuhan itu menjadi ia zat dirinya. Tak boleh terima. Kerana ingatlah 3 perkara tadi ni. Zat Tuhan tu apa hakikat dia? Dia bukannya benda mustahil, bukan benda baharu. Dia benda koding. Apa maksud koding? Kena faham. Dan takluk kudrat Allah ni kerja dia membuat barang yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Bukan takluk atas benda yang wajib dan benda mustahil. Habislah. Mudah yang nak bahas tauhid tu. Dua benda tu. Kilah kau tu. Kalau orang tu tak kerti bahas, sepak ni. Memang bodoh. Dia tak kerti lah tu. Tengok. Kerana tiada orang yang menjadikan dia. Kau lu cakap itu. Kita kata Tuhan ni tak ada tukang yang menjadikan dia. Sebab dia ada sifat kidam. Ni. Sifat kidam. Sifat kidam pula kita bahas dah. Kalaulah Tuhan ni ada yang buat dia, maka dia akan timbul 2 jalan. Satu dipanggil tasalsul. Apa tasalsul? Tuhan ni dibuat oleh Tuhan ni. Tuhan ni dibuat oleh Tuhan ni. Tuhan ni siapa dia buat? Dia ni buat. Tuhan ni siapa dia buat? Tuhan ni siapa dia buat? Tuhan ni siapa dia buat? Nak habis bila? Kalau begitu tak habis lagi buat Tuhan, macam mana boleh ada kita? Satu jalan tu dah. Tu nak kata dah Tuhan tidak tu. Kok tu pula. Kata kita start di sini. Tuhan ni dia membuat Tuhan ni. Tuhan ni buat Tuhan ni. Tuhan ni buat Tuhan ni.
Tuhan ni buat Tuhan ni, Tuhan ni buat Tuhan ni, Tuhan ni buat Tuhan ni. Boleh terima akad tak? Bercatung dua benda. Asal kawan ni dibuat oleh kawan ni. Lepas tu dalam tu yang masa pula pusing kelik. Kawan ni kena buat dengan kawan yang dia buat dia. Pening Sofi. Saya buat Sofi, Bang Sofi buat saya kata. Boleh jadi Sofi. Tu dipanggil daur. Tasasul kau buat tak habis-habis. Tali ni kalau kita lunguk tok dijoh, tarik dia dah habis ke. Tasasul ni kira kau mana? Kalau kita kata Tuhan ada tukang buatlah. Kodok gi. Kawan ni dia buat lah. Kita kata Tuhan dah buat. Tuhan nombor 2 lah dia buat dia. Nombor 3 dia buat dia. Pak. Lepas tu nak habis bila? Tak selesai juga. Kalau kau tu pula. Kau tu tak faham 3 orang. 3 ni. Kawan ni kena buat dengan kawan ni. Kawan ni kena buat dengan kawan ni. Kawan ni kena buat kawan ni klik. Macam mana jadi? Dalam waktu yang sama mu buat aku buat mula. Akal boleh terima lah. Tidak dengan jalan tasasul. Tidak dengan jalan daur, dia panggil kidam. Apa maksud kidam? Tak ada hak balik belakang dia. Tu tak boleh pegang kata Tuhan ada tukang menjadi dia. Tak boleh bahas. Qala musannif rahimahumullah. Nak pergi kejak hak tu kena ada hujah. Qala musannif. Gitu. Kalau dia kata kena kerana tiada orang buat jadi dia. Dia buat dia klik. Pusing waktu klik pun tak boleh juga. Saya ayat dah tadi ni. Dan ia itu kafir juga. Kerana dinafikan daripadanya akan sifat kidam tadi. Kalau dia kata ada tukang buat Tuhan ni, boleh buat sendiri, jadi macam sifat kidam. Tak ada sifat kidam. Bila nafi sifat kidam, ternafi ayat Quran. Wa yabqa wajhu, dan kekalah wajah. Huwal awwalu wal akhiru. Ni. Awalu dia yang awal, dia yang terakhir. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Ayat Quran kata gitu. Dia kata ada tukar buat kafirun, jadi kafir. Dan jadi ia baharu. Kalau Tuhan ni tak ada sifat kidam, baharu macam kita. Apa maksud baharu? Ada yang buat kita. Saya ni daripada pak saya daripada cek sampai Nabi Adam. Nabi Adam dibuat oleh Allah. Gitu. Maka kena tolak hak tu. Qala musannif rahimahumullah. Tu jadi kafir lagi tengok. Dan setengahnya ni dia panggil kafir apa dia? Kafir akan sifat Allah, bid'ah yang pada sifat-sifat Allah. Dan setengah daripadanya berkata ia Allah Ta'ala itu zalim. Ni ada juga ni. Tuhan ni zalim sungguh. Zalim macam mana? Zalim akan daku. Tuhan ni buat zalim ke ku dah. Pasal apa? Kerana beri aku sakit. Tuhan ni zalim sungguh. Baru ni yang lega sakit pula dah. Ni dia punya juga seorang dia. Tak itu. Baru ni sakit kepala. Ni gigit perut pula dah, sakit perut. Ni pada sakit kaki pada Tuhan ni pun zalim sungguh. Dia bubuh Tuhan zalim tu. Jadi kafir juga. Sebab tidak ada zalim pada Tuhan, pada Allah. Tidak ada zalim. Tuhan tak zalim. Tengok. Kalau musannif rahimah. Sebab apa dia beri sakit tu? Kalau orang beriman ni kerana menggugur akan dosa kita. Gugur dosa. Sebab kita hari-hari buat dosa, sakit mari dia potong buat. Kalau sabarlah, kalau tak sabar tambah lagi. Gitu boleh gitu nah, sakit. Kalau beri orang kafir sakit pula sebab apa? Nak mengazab atas dunia lagi. Orang kafir. Tengok. Kalau orang beriman molek, dia nak beri naik makam. Orang beriman beramal soleh, orang yang warak-warak yang baik-baik, beri sakit, nak beri naik iman dia lagi. Allah tambah makam derajat dia lagi. Macam Nabi Allah Ayub, Allah beri sakit. Bini habis tinggal Siti Rahmah seorang. Sakit sampai tengah tu. Sakit sampai tu. Allah beri sakit yang sangat sakit. Nabi Muhammad pun sakit.
Allah beri sakit juga ke Nabi Muhammad pun. Kena sihir juga Nabi. Nah, oleh seorang anak pada Abu Labid, anak Yahudi, buat sihir ke Rasulullah. Lepas itulah baru turun apa dia? Allah Ta'ala turun surah tu. Nah, surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, turun tu ayat tu. Baca tu baru lepas. Orang kafir ni dia buat patung tu. Dia cocok dengan jarum. Tarik dengan benang. Dia panggil apa? Wudu. Jadi sihir-sihir ni jangan kata kita hak pereh-pereh ni. Nabi Muhammad Al-Mustafa pun kena. Tak mau kita pereh-pereh lah. Takut ya mak. Takut ya mak. Jadi sebab apa Allah uji Nabi tu? Sampai Aisyah nak buat ubat, Nabi kata tak boleh, Allah saja boleh buat. Dia kafir ni dia ambil anak patung satu, dia cocok sini, tarik dengan benang tu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tu. Lepas tu dia ambil batu, bubuh atas batu, bubuh lagu-lagu, ambil batu tok patung tu. Nabi ni berat kepala macam batu tu. Tu tara Nabi Muhammad kena sihir kita tak tulis. Cakap pereh-pereh pun kita dekat Allah. Batu piu. Tengoklah Allah ingat kata apa? Hanya Allah saja boleh buat. Lepas tu baru turun ayat hak tadi ni. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ni. Lepas tu kita kena amal waktu tidur tu. Dia suruh sebelum tidur ni ambil kain juga. Buat juga 3 kali kah. Gabuh-gabuh pergi tempat tidur dulu. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lepas tu baca 3 kul. Kul wallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul bin nas. Setengah kata 4 kul. Kul ya ayyuhal kafirun, qul wallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul nas. Dia mengelak sihir. Sebab orang buat sihir dia punggar atas-atas kita. Cium. Siap. Jadi bergaduh bini beci tok laki, tengok muka tak boleh. Padahal duk molek-molek tu jadi beci tengok laki jadi meluat ke bini. Dia panggil sihir pemisah. Tak ada nak lain yang boleh buat. Tak ada siapa boleh tolong kita, Allah saja. Jadi kita tengok contoh hak Nabi Muhammad, dia baca surah Qul tu. Kalau molek tambah lagi Qul ya ayyuhal kafirun 4. Baca hak tu. Nabi suruh habis baca tu tiup sini. Tiup macam ludah. Itu. Dia suruh gabung semua badan ni. Jangan bokok punggung gitu. Buat gitu. Tutup itu tidur. InsyaAllah tak kena sihir. InsyaAllah nah. Kalau Tuhan kendaki tajuk lain. Ni kita kira usaha. Gabuh lepas tidur. Ni pakai perak pacak kepala. Tu dia. Jaga molek nah. Jaga molek. Nabi Muhammad kena sihir. Kena sihir juga. Sakit seperti juga Nabi. Qala musannif rahimahullah. Siapa yang hajar ilmu sihir ni? Iaitu 2 malaikat nama dia Harut wal Marut. Yang diturun oleh Allah kerana nak hajar apa? Nak beri beza sihir dengan mukjizat. Bukan Harut Marut ni hajar sihir nak jahanam kan? Tak. Hajar nak beri kenal. Tapi ditipu oleh iblis. Orang ramai masuk tu ikut. Maka jadilah ilmu sihir. Sampai ke kita hari ni. Dia buat patung lah. Ada orang buat sihir ni. Tempat saya dulu ni. Dia belah perut ikan keli. Ikan keli payah nak mati. Dia belah perut ikan keli. Dia buat alat sihir dia. Japi ni apa. Bubuh lah tu jik keli. Lepaslah telaga. Kawan di rumah tu kah. Ikan kelis lagi hidup sakit. Tapi tak hidup seorang. Cek doktor tak ada apa. Usuh putus habis. Ikan kelis payah nak mati. Dia bubuh alat dia hak japi. King kuning dia besi bat. Patut tanah masuklah besi. Tok dalam telaga. Nak cari di mana? Mati gitu lah. Bila tanya Tok Sa'ud. Tu ya. Yang nak buat dengan siam. Jaga mulai dah. Sebab tu kita minta lindung dengan Allah. Tolong sungguh. Daripada benda-benda macam ni. Allah lindung lah. Allah saja boleh lindung. Tengok. Tu Ustaz Yusaini tu. Hak dia perlih tu. Saya pergi ke dia duduk itu.
Tu dia tu selawat hari-hari. Saya tanya anak murid dia macam mana? Kena sihir juga. Allahu Akbar. Tu mulut selawat tak bisa tinggal. Supaya kita ni kan duk kena cokot dia kot jalan. Allah jalan. Aduh. Roti bong, roti canai. Kabut banjir. Kena tertarik. Jalan kita ni. Kita ni serabu sikit. Bang Sopi takut kita. Tak ada penepih lah suruh kita ni. Aduh. Tak tu dek. Harap-harap Allah tolong gitu ya. Nah. Tarah orang kemas pun kena. Ustaz Padeno kena. Ustaz Padeno tu bukan kaki calang weh. Kena pergi berubah. Oh, nah. Kena dia. Kena. Oh, tengok. Saya ingat seorang di kampung. Bini Ustaz Majuki. Meninggal dah dia. Kulit luar ni putih. Bini saya ayat atas. Dalam tu hitam habis. Di sini putih. Buat sihir macam bersisik. Oh. Ada seorang. Mati dalam ni. Orang buat sihir juga. Allahu Akbar. Jaga malam Itu dia panggil apa? Sakit itu sebab dia. Allah nak uji kita, nak ampun dosa kita, nak kafarah. Bagi siapa dia? Orang yang beriman. Tapi jahatlah. Orang beriman tapi jahat. Tuhan nak apa? Orang yang baik beriman pula sakit. Tuhan nak angkat darjat dia. Bagi naik tinggi sikit. Ni. Tinggi dia makam dia. Bagi orang kafir pula Allah nak azab. Orang kafir, orang munafik Allah nak azab perasawi. Beza nah. Sakit kita 3 peringkat ni. Sakit-sakit juga. Kafir pun sakit usuh. Yang kita Islam sakit usuh. Tapi beza. Sakit kita hapus dosa. Sakit demo azab. Beza tu. Orang yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang orang kata kurang dosa lah, yang tak mengekalkan dosa besar. Nah. Allah beri tak dia? Allah beri. Wali-wali Allah sakit. Tapi orang apa? Kerana nak naikkan makam demo lagi tinggi. Dia beza lah. Jangan tak. Jadi orang ini tak puas hati. Tak puas hati tak mana? Tuhan beri dia sakit. Sakit kata kena. Serta wajib semayang. Dia kata. Dahlah sakit. Semayang wajib juga. Dia buah-buah tu. Dia kata. Semayang wajib tak? Wajib. Kalau tak rak semayang berdiri, semayang duduk. Dia tak. Tu nak ayat tak semayang tak jatuh hukum. Wajib juga, wajib duduk semayang. Tak rak duduk mengereng balik kanan. Semayang mengereng itu. Mengereng macam orang mati tu. Lebih baik daripada mengereng kiri. Jadi kiri tak boleh, kanan tak boleh. Kanan ada kayak, balik kiri. Jangan betul sangat. Tak boleh juga mengereng. Semayang menghadap kiblat, hunyo kaki kau ni. Boh batal sikit. Semayang dengan tangan isyarat gitu. Itu. Tak boleh tangan, tak boleh hakik dah. Habis dah. Tinggal kepala, isyarat kepala ya. Allahu Akbar. Sami-Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Otak jalan ya. Tak boleh juga leh semayang gitu. Semayang dengan mata. Mayang mata lah nak mata ni. Tu sikit-sikit tu. Ada mana nak gali kubur itu tu. Kalau tara tu tak lama hari di situ tu. Tak. Masa pilih kalau tara tu memang tak banyak hari. Tapi minta lah beri kita mati dalam mayang. Ni dah sakit sikit, sakit pinggang ya, tak mayang dah. Kalau kita tanya mayang lah ni. Mayang macam mana aku sakit pinggang ni? Kita jadi marah. Amoy jadi warok. Marah kita pula. Dia wajib semayang ni tak boleh berhenti. Sehingga selagi ada akal. Mata tak boleh dah. Lu gitu dah. Dia kata petang ni hanyut. Petang ni boleh jadi gigi. Dia baru duduk siap dah kerana tu. Cukup masa waktu. Semayang dengan hati. Selagi dia sedar. Sekira-kira selagi ada akal kena semayang. Allahu Akbar. Ketika roh tu dah lah. Nak mayang macam mana lah. Habis dah. Mudah-mudahan kau sakit mati gitu. Alhamdulillah. Kalau duk tanggung tak semayang juga sebab sakit gitu, tanggung dosa lah. Tengok lah. Jadi kita ada bini. Kalau laki lah, kalau laki ada bini. Kalau laki ada bini, ya bini ada laki. Apa guna kita kahwin ni?
nak tolong kita dunia akhirat. Jadi macam mana? Cukup waktu semayang, kita jaga laki kita atau kita jaga bini kita. Kita pergi semayang bagi dia lah. Nak semayang macam mana ustaz setuh? Lah. Zaman lo ni sarung tangan getah berlama. Yang dah buat sarung tangan lagi kok lain boleh. Nak beli satu, nak buat tu tak boleh. Apa duit je. RM2. Waktu bila? Nak ambil semayang. Payah ustaz mustakmal. Takut jetak masuk. Pakai dalam cerek lah. Tutup tudung cerek. Boh capah satu. Beseng. Pegang tangan dia basuh gosok bagi dia. Cukup waktu dah. Wayak dia semayang lah. Asar. Wayak itu. Dia pun hanguk kepala. Jalan ikut dia. Ikut dia lah. Tu baru kata dunia dan akhirat. Tu dipanggil sehidup dan semati. Ni dah hidup sama-sama, mati asing-asing. Tu baru panggil bini. Atau tu baru panggil laki dunia akhirat. InsyaAllah lah kita ni. Janganlah duk tinggal kawan terguling situ sampai tak semayang. Kadang-kadang paper pun tak buang. Teruk sungguh. Sedih lah deh. Masa hidup bercinta dulu kan. Habis ayat guna. Lautan api sanggup ku renang. Kalau kau bintang, akulah bulan. Kalau kau ranting, akulah cabang. Dulu masa sebelum muda lah, masa belum menikah tau. Tak kata. Kalau mau jadi gating, aku jadi cabang. Kalau mau jadi bunga, aku kumbang. Kalau mau berok, aku jadi kecing. Sebab berok dan kecing tak boleh pisah. Tiap-tiap orang yang berok mesti kecing. Dia buat ayat ke bini dia, bini tu, Allah abang memang tak tinggal aku dah. Terus bawa sakit mari tinggal terguling gitu. Tak boleh. Sakit mari kita tolonglah ambil semayang bagi dia. Baru dia panggil berok dan kecing. Engkau lah berok, akulah kecing. Sebab apa berok dan kecing, kalau berok mesti dia kecing. Tak boleh bisa. Ada orang berok tak kecing. Tengok mana pusing tu dia panggil tengok. Tu pepatah aku tambah ya tu. Tak ada lah kitab dia tu dah. Kalau musannah rahimakumullah. Faham tuan-tuan ni? Nak ayat kata apa? Dia marah tak puas hati, Tuhan beri dia sakit. Dahlah sakit serta wajib semayang. Semayang wajib juga. Tuhan ni tak kena sungguh. Awak gitu. Jadi kafir cakap itu. Tiadalah ditinggal akan dia. Tidak boleh itu. Ba tak ada situ. Ada situ tak? Walang ha tu. Tidak boleh. Tidak boleh ditinggalkan dia. Tinggal semayang tu. Jadi dia tak puas hati sebab apa? Dahlah sakit Tuhan ni. Suruh semayang juga. Zoling sungguh. Dia kata gitu. Jadi kafir orang pasal tu. Tengok. Dan pada hal yang amat musyakkah. Apa musyakkah? Payah. Sedangkan aku ni dalam sangat-sangatlah kepayahan. Dia suruh wajib semayang juga. Zoling sungguh Tuhan. Dia kata gitu kafir. Tuhan tak zoling. Macam tadilah. Sama ada mengkafarahkan kita, menaikkan makam kita, atau bagi orang kafir munafik untuk mengazabkan. Tengok. Habis tu. Bab perkara jadi kafir tu lagi. Ada lagi hak kafir lagi. Dan setengah daripada perkara jadi kafir ni. Berkata ia, semayang yang sebenar itu tiada rokok, tiada sujud. Aku jumpa dah lah. Dia kata betul-betul semayang, tak kena sujud, tak kena rokok. Baru ni ada semayang tempat saya sungguh, geng tu. Kebetulan saya baca khutbah, saya tak perasan. Ada seorang berdiri. Habis saya berdiri, saya paling duduk berdiri. Dia tak rokok sujud apa, pakai semayang situ macam mayang-mayang. Saya pun tak perasan. Esok dia bertanya aku, patut pun aku tengok ingat ke Pak Long bakit semayang. Tak. Dia orang hak sana tu lah belakang tu. Dia semayang tetap gitu. Dia buat gena tu, pakai tunuk-tunuk gitu ikut. Pening lah. Ni tuan-tuan. Kalau pening kepala lah. Sujud tak kena, rokok tak kena. Sujud tak kena, rokok tak kena. Sampai ulama kita hak tua-tua lah. Hak kita lama kata. Semayang atas kerusi tu pun dia kata kalau boleh semayang bawah. Tu tara tu nak uyak beri. Sebab apa semayang di bawah ni, duduk ni? Kerana semayang kita contohnya sakit lutut. Sakit lutut tak boleh nak berdiri kata. Jadi
oleh kerana kita sembahyang atas kerusi, kita bukan sakat tinggal rukun berdiri. Kita akan tinggal rukun rokok 2. Kita akan tinggal sujud 3. Kita akan tinggal duduk antara 2 sujud 4. Kita akan tinggal iktidah 5. Oh, kerana satu benda punya pasal. Kalau duduk atas kerusi, boleh tak? Boleh. Bukan tak boleh deh. Tapi tinggal banyak sangat. Satu rukun punya pasal, kita tinggal banyak. Sebab apa? Rokok tak sampai tahap. Tak kena. Tak kena betul. Sujud tak kena. Duduk antara sujud tak boleh buat. Kalau duduk di bawah, sujud 2 kali boleh. Sujud pertama, sujud kedua. 2 lah rukun. Lagi, duduk antara 2 sujud boleh. Duduk tahiyat awal boleh. Duduk tahiyat akhir boleh. Duduk tahiyat awal boleh. Banyak lagi. Kalau duduk tak kursi pasti. Sebab tu dia kalau boleh kitab lama-lama dia kalau boleh duduk di bawah tak apa. Kerana nak tinggal satu benda, banyak benda sangat kita kena tinggal hak lain. Rokok pun tak kena rokok hak betul deh. Sujud pun tak kena juga. Tak kena hak asal. Duduk antara sujud pun dekat duduk jasa. Banyaklah. Kerana satu benda tinggal banyak benda. Tu baik tu. Bukan duduk kelahi tak boleh kursi, duduklah. Nak royak gitu. Ambil faham lah. Ambil faham gitu. Jadi kalau boleh molek lagi duduk di bawah. Sebab sujud boleh. Sujud yang sempurna molek. Kan dia sujud boleh. Tapi dia tak kursi. Sebab sakit pinggang sikit. Kalau musannaf rahimakumullah. Sikit lagi dah. Gitu. Puak ni kata apa? Sujud tak kena. Rokok tak kena. Ni sembahyang apa tak suruh ni? Tak ada rokok, tak ada sujud. Tetapi apa dia? Tafakur sekejap. Apa tafakur? Duduk diam gitu ya. Sejenak. Dia panggil tafakur. Macam orang buat depan tokong apa? Hari Ketengah Negara tu, askar tu. Bila hari pahlawan tu dia akan duduk diam tu. Dia panggil tafakur. Diam sejenak tu. Ni puak golongan mana tak tahu. Golongan demo ni kata semayang tak ada rokok. Serta hening hati. Apa hening? Kosong hati. Duduk diam gitu. Semayang tak ada tu cukup lah. Sah lah. Bagi puak ni. Ni susah ni. Serta hening hati kepada Allah. Kita pakai ingat ke Tuhan ya. Tak payah rokok, tak payah sujud apa. Ni semayang apa tu. Ni pening. Maka kafir ia. Jadi kafir pegang gitu. Jadi golongan-golongan yang buat gini ni semua golongan kafir sebenarnya. Cuma sebab apa pejabat mufti tak sesat. Pejabat mufti tak mau bubuh sebagai ajaran kafir. Bila ajaran kafir jadi macam Buddha macam tu, kalau lewat apa? Ayah ping. Kalau ikut betul dia mengaku Tuhan kafir dah. Ana rabbukumul a'la. Ayat Quran, ayat siap dah. Firaun jadi kafir sebab apa? Mengaku ku Tuhan. Ayah ping mengaku lalu, mengaku Tuhan Harun mengaku Tuhan. Tapi bubuh kafir tak? Tak boleh bubuh kafir lagi. Kerana apa? Kalau bubuh kafir dia jadi ajaran-ajaran yang diiktiraf ni. Macam Buddha, macam Kristian. Kita nak lewat apa? Betul tak? Maka pejabat mufti bubuh ajaran sesat. Bila sesat, duduklah kita lagi. Takut ketua yang teruk. Anak buah banyak orang lagi. Mudah-mudahan boleh brainwash lagi orang putih panggil. Bacoh lagi. Panggil berita kira lagi. Bacoh lagi. Kok dia habis sedar. Nampak tak? Tu sebab dia bernama ajaran sesat. Kalau ikut betul, kafir. Kafir lah. Kafir tengok. Tengok. Kerana diingkarkan firman Allah. Kerana bantah ayat Quran. Semayang itu rokok dan sujud. Apa dah? Dalam semayang tu ada rokok dan sujud. Dia suruh rokok dan sujud. Warka'u ma'ar raki'in. Rokoklah kamu bersama orang yang rokok. Ayat Quran adalah bab rokok ada, bab sujud ada. Maka dia kata rokok, sujud tak ada, ini kafir.
Dan hadis Nabi royak terus. Macam mana takbir, macam mana berdiri, macam mana duduk, macam mana semua habis. Hadis Nabi royak. Rokok macam mana, iktidal macam mana, sujud macam mana, semua adalah hadis. Sembahyang itu dengan rokok dan sujud. Inilah sembahyang Nabi, hak Nabi ajar kita. Dan sahabatnya, sahabat Nabi. Dan segala ulama. Jadi kalau orang kata sembahyang kita ni, hak motor mestinya tak ada rokok, sujud, kita duduk layan lah. Pergi jepok pejabat agama lah. Kalau mari kau tarak toko ni lah. Lalu ni dia mau tak mengikut pekan lah. Kok pekan orang mengaji lah ni. Lalu ni bertukar dia. Kok belah pekan orang mengaji. Belah kapung ni alim belakang lah. Jadi orang-orang hak bawa tak tawan dia masuk kapung. Tuan-tuan kita tengok. Masjid kapung tak macam masjid pekan. Saya duduk kapung. Sembahyang subuh tu kalau 4 orang tu kira kemah. Kira macam 40. Kena kali dengan 10. Kalau hujan turun boleh lah. Tinggal azan saja ya. Tinggal kira-kira kadang tak apa lah. Masjid pekan ramai. Saya macam subuh tadi pun ramai. Kuliah subuh ni jangan cari lah. Berapa tepat saja ada. Kawasan Baling sendiri tu. Tepat dengan ya, dengan agama belakang tu. Tak belakang. Tapi dia berubah style. Pengajian ni mari belah pekan. Jadi orang jenis ni dia akan cari kapung, ujung-ujung kapung. Masuk. Ni. Banyak masuk. Syiah pun main kat sana. Hak geng wudu dia ni. Hak geng wujud dia ni pergi kot nu. Hak geng jenis sembahyang tak rokok pergi kot nu. Hak geng nama apa? Dia kata ulama-ulama tak boleh pakai dah. Sebab ulama tak maksum. Kita nak ambil daripada yang maksum, yakni Nabi saja. Nak buat kena weh. Mampu kita. Kita nak ambil ajaran mesti ambil daripada orang yang maksum. Yang suci dia, bersih daripada dosa. Boleh jadi ulama-ulama ni pun tak betul. Macam tadi Macam geng tadilah. Nabi Adam ni berzina dengan Siti Hawa. Kita ni anak haram habis. Ada satu lagi puak saya juga menikah molek. Dia kata kena, kita tak kena semayang dah sebab bapak kita dah semayang dah. Pak kita apa kata gitu juga ni? Pak kita apa kata cek kita semayang dah. Dah bila nak semayang? Ini satu geng, satu ajaran daripada sini juga. Daripada Pulau Pinang. Pak pergi kono. Aku pening sungguh. Ni. Dia kata ajaran dia apa dia? Kita tak payah semayang dah kerana kita mewarisi daripada bapak kita semayang dulu. Kita pakai terima saja. Bukan kita bersaka. Pening kepala lah. Ni. Lalu ni banyak kono lah. Tuan-tuan habis. Dan setengah daripadanya berkata ia wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tahu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wid wa ja'alna min ibadikal ulama wassalihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.